Dia mudah viral tau. Kawan tak boleh jadi customer, tapi customer boleh jadi kawan. Nak mulakan bisnes pun kena belajar. Assalamualaikum dan hai, bersama saya Fizul Furkan dalam Sembang Terkini. Okey, Sembang Terkini adalah di mana kita akan membincangkan dan mengupas tentang isu-isu semasa yang viral dekat Malaysia ni. So, hari ni kita ada ramai sikit lah jemputan kita. So, kita kat sini ada Errol. Kita ada Abang Errol, kita ada Fauzan Yusof. Seperti biasa, kita punya tetamu undangan yang tetap, kita punya bos. Dan kita ada Fitri Razali, kita ada Amirul dan kita ada seorang bunga lagi, iaitu Vanilla Q. Okey, boleh perkenalkan sikit siapa ni? Putra Fauzan dululah. Okay, bos. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Fauzan bin Yusof. Saya merupakan founder kepada Fasa Group Holding dan juga SP Director di MTV dan juga merupakan founder kepada produk berjenama OMG. Alright, so next kita ada siapa ni? Fitri, boleh perkenalkan dulu Fitri? Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. betul. Saya Fitri Razali dan saya berasal daripada Johor Bahru dan saya juga seorang usahawan di MTV dan Fasa Group Holding Sdn Bhd dengan produk OMG Berry Talks. Nice. So next kita ada Abang Errol JB. Ni pun kat JB. Okay, perkenalkan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairul Izzah Ibrahim, menetap di Johor Bahru. Saya KOE di Fasa Group Holding. Okay. So next kita ada Amirul. Amirul, boleh perkenalkan diri? Hai, saya Amirul, berasal daripada Johor Bahru dan saya KOD daripada Fasa Group Holding. I see, and our one and only bunga, kita ada Vanilla Q. Okay, boleh perkenalkan diri siapa, buat apa lah sekarang? Nama saya Akila. And dah biasa orang panggil Q. So saya berasal daripada Melaka. Dan saya seorang peniaga kecil. Oh, peniaga kecil-kecil lah. Memang ngam lah, memang sesuai dengan topik hari ni, which is perniagaan PKP. So topik kita hari ni perniagaan PKP untuk yang first ni. Okay, so macam biasalah saya akan tanya seorang-seorang lah. So seorang-seorang ni akan bagi pendapat ataupun apa diorang fikir tentang soalan ni. Dan soalan yang pertama saya nak tanya, saya nak tanya Putra Fauzan lah. Tu macam businessman betul tu. Siap. Okay, soalan pertama Fauzan, apakah cabaran seorang peniaga dalam masa pandemik sekarang ni? Okey, so untuk merujuk pada soalan cabaran peniaga di waktu pandemik. Okey. So cabaran untuk peniaga di waktu pandemik adalah sangat mencabarlah bagi saya. Untuk saya sendirilah, ini untuk saya sendirilah. Apa yang saya alami sejak MCO ni, apabila kita asyik bertukar SOP satu, okey. SOP yang asyik bertukar, peraturan yang asyik bertukar, sekejap kita terpaksa laksanakan macam ni, sekejap kita macam ni, dan waktu pun asyik bertukar. Okay. Ada yang sekejap kita boleh makan dekat kedai, lepas tu tak boleh makan kat kedai, waktu dihadkan. Okay. Sekarang pula dilanjutkan pula sampai pukul 10, sebelum ni sampai pukul 8. Okay. So cabaran memang sangat-sangat mencabar. Okay. Terutamanya dari segi kita nak menyelenggara balik masa pekerja, sebab masa first COVID apa semua kita dah kurangkan pekerja. Lepas tu bila dah okey balik, tambah balik pekerja. So bila kena kurang balik, so itu satu cabaran di mana sebenarnya sebagai seorang peniaga atau seorang majikan, sebenarnya jalan terakhir sebenarnya untuk kita nak buang pekerja, jalan terakhir. Kalau boleh kita kurangkan, kita nak buat macam 2 shift jadikan kepada 3 shift, and then buat pengurangan gaji. Tetapi bila bila income tu tak dapat, kita nak nak rolling business, so jalan terakhir kita terpaksa buang pekerja. So cabaran macam mana kita sebenarnya memikir, sebagai majikan kita fikirkan keadaan pekerja. Yalah, orang pun nak pakai duit, betul tak, nak ni. So saya terpaksa ambil cabaran ni, di mana terpaksa berhadapan dengan mungkin dapat orang cakap sedikit kebencian lah daripada oleh pekerja, tiba-tiba kena buang ke. Tapi ini jalan terakhir sebagai seorang majikan. Cabaran sungguh sangat-sangat mencabar. Okay, so tu dalam perniagaan yang ada, dalam perniagaan ada pekerja lah. Yes, dah betul. Ada pekerja dia. So
nak tak nak kita pun fikir perasaan orang jugalah macam tu. Fikir Tapi nak pasal buat macam orang. mana betul? Tapi jalan Tak tak boleh nak akhir. rolling kan. Okay, faham. Alright, thank you Fazan. So next saya nak tanya siapa Saya nak tanya Fitri lah. Fitri tu macam dah ready je. Okay, ada tak Fitri cara lain bagi peniaga untuk teruskan perniagaan dalam masa pandemik? Okay, boleh dengar jelas suara saya? Jelas. Cara lain daripada peniaga kan. Okay, sebelum ni mungkin diorang berniaga dengan offline, maksudnya buka kedai ataupun booth ke, tak kisahlah apa-apa pun. So dalam keadaan sekarang ni takkan ada orang nak stop, betul tak? Dia orang mestilah nak kena terus juga survive. So apa yang kita boleh buat, kita start daripada online business. So cuba mempromotkan kepada online. Dalam online banyak, ada 1001 jalan sebenarnya. Cuma kita perlu belajar daripada Facebook, TikTok, Instagram. Tak kisahlah mana-mana pun kita boleh je uploadkan gambar. Lagi satu kalau kita buat lagi satu kalau kita fokus kepada online, sebenarnya kita kurang komitmen. So daripada kita ada komitmen daripada kedai, hingga kan kalau kita dah fokus kepada online kan kita tak ada komitmen kan. So lebih better sebenarnya. Kalau akan datang manalah tahu kita dah boleh berniaga seperti biasa, jangan stop kepada online, daripada online tu teruskan, keep. So daripada situ kita sebenarnya sale tu lagi tinggi sebenarnya, permintaan tu orang makin ramai nampak produk kita, betul tak? So kat situ banyaklah meluas sebenarnya. Kalau kita rajin dan kita boleh fikir jauh, insyaAllah ada jalan. So macam buat masa sekarang ni, pandemik ni online is important lah. Online very delivery lah important. Sebab buat delivery lah. Sebab semua orang sekarang tengok phone kan. Ya, sekarang kita nak COD tak boleh. Boleh, memang boleh. Cuma berdekatan je lah. Customer kita kalau jauh pun kita guna courier juga. Betul tak? Sekarang MCO tapi courier still jalan. So kita boleh online business. Alright. So kita promote. Mesti boleh, tak ada yang tak boleh, betul. Okay, thank you Fitri. Bercerita tentang online ni, confirm benda ni akan kait menaik dengan social media. So saya nak tanya Q. Kita punya bunga Q. Penting ke tak social media ni dalam perniagaan masa PKP ni, masa pandemik? Penting sangat sebab social media ni, satu benda yang saya belajar pasal social media ni, dia mudah viral tau. Kena dia pandai marketing. Dia benda kita post tak adalah kita expect benda ni akan viral, tapi kita buat simple-simple je pun dia terus viral. Yang kita buat sungguh-sungguh dia tak viral. Itu cerita pasal viral tu kita tak boleh expect lah. Macam kita dah cerita dekat episod berapa tu. Episod kedua. So maksudnya social media ni penting lah. Penting dapat approach customer daripada dalam negeri, luar negeri. Social media bagi saya tambah sikit bagi saya social media ni sebab dia dapat tembus pasaran global dengan senang. Kalau dulu kita nak jual, kita just target kenalan, betul tak? Tapi sekarang kita dapat jual apa barang tu sekarang melalui stranger, kita tak kenal pun. Kalau orang cakap jadi kita pandai expose lah. Macam saya pegang konsep kawan tak boleh jadi customer, tapi customer boleh jadi kawan. So customer ni daripada stranger, daripada orang tak kenal. So kita run melalui social platform banyak platform, TikTok, IG, Facebook, apa semua tu you pandai guna je, you pandai buat content je, terus boleh buat berniaga punya lah. Setuju. Okay, thank you Q. Thank you Q. Okay, next soalan saya nak tanya Abang Errol. Saya Okay, abang ada nasihat tak untuk orang-orang yang nak mulakan perniagaan masa PKP pandemik ni, orang fikir macam aduh aku macam nak start business. So apa rasa-rasa nasihat abang untuk diorang ni? Okey, nasihat saya pada mana yang orang nak mencuburi bidang bisnes ni, dia nak ada guidance sebenarnya. Sebab apa sekarang kita dah masuk ke arah lebih ni ke trend masa kini lah orang kata, maksudnya macam media sosial tadi. Mungkin sebelum ni kita guna offline kita bergerak kan. Jadi kita nak ada seorang guardian untuk kita mempelajari media sosial.
Pasal kadang-kadang nak cerita, saya pun tak Betul. pandai juga sekarang. Masih Betul. belajar lagi. Kan? Jadi Semua kita ada benda macam-macam. kena ada guru lah. Ya, pasal apa? Betul. Maksud saya yang Facebook banyak olahan ni tu. Bukan satu Facebook saja. Kadang-kadang circle kita juga. Kan? Sama juga dengan Instagram. Instagram kalau kita main tag tiba-tiba orang luar daripada ni, macam mana nak jadi circle kita untuk kita nak bisnes. Jadi nak kena ada orang guide kita. Mesti ada guru. Maksudnya guru lah. Setuju. Dia Everything yang kita buat dalam dunia ni kita kena ada guru lah. Kena belajar. Betul. So nak mulakan bisnes pun kena belajar. Jangan macam kosong terus macam ada nak mula bisnes start. At least kena ada orang kata orang guide kita lah macam tu. Kalau tak ada orang guide kita jam bang. Betul, susah tu. Okay, thank you Abang Irul. Next, Amirul. Kita ada Amirul. Soalan saya. Amirul dengar Amirul? Oh, dengar tak? Batam. Mirul. Wah, betul. Dia pergi ambil flat lah. Dia pergi ambil flat. Hello Amirul. Hai. Dengar tak? Dengar. Okay, dengar. So, saya ada satu soalan. Dengar. Alhamdulillah. Dengar. Hello. Dengar. Lain tak Dengar. Dengar. Amirul punya dengar. Amirul dengar tak kita orang? Dengar. Okay. So Amirul, saya ada soalan ni sekarang dah tahu dah boleh dine in kan? Kalau orang yang dah ada second dose. Betul. Sekarang dah boleh lah. So Amirul macam sebagai seorang individu, Amirul berani ke tak nak dine in? Lepas tu dengan salah satunya, dine in ni membantu tak untuk pekerja peniaga-peniaga kedai tu? So boleh bagi pendapat sikit. Sekarang dah ada Ni kita nak dine pun orang kata dah ada 2 dos kan, majoriti belum orang berani lagi nak masuk kedai lah. Betul tak? So maknanya macam kalau macam Amirul sendiri macam fikir kat macam even aku dah 2 dos pun aku sebab viral sekarang kita tak nampak kan. Kalau benda kita nampak kan, benda tak nampak sekarang kan. Orang nak pergi masuk kedai pun orang sekarang fikir ke. Betul. So maknanya kalau yang dah boleh dine in ni, dia membantu ke tak peniaga-peniaga kedai? Bagi saya mungkin 20% yang membantu lah. Yang selebihnya tak kot. Sebab diorang masih lagi macam fikir-fikir macam aduh, macam tak selamat lagi lah. Majoriti yang pergi kedai kita boleh tahu mungkin umur mungkin dalam 25 ke bawah, tapi sekarang majoriti 25 ke bawah belum ambil 2 dos lagi lah. Betul, setuju juga tu. Remaja betul, lah, sebab orang remaja lah. Orang kata remaja je lah yang macam excited Kebanyakan nak. Alright, so thank you Amirul. Then saya ada kira macam last lah orang kata untuk nak tanya kat semua lah, pendapat tentang semua peniaga kat luar sana. Nasihat lah, orang kata nasihat untuk semua peniaga-peniaga kat luar sana. Macam mana? Boleh bagi nasihat sikit? Dia ada orang rasa macam semangat aku nak start tapi macam pandemik ni macam susah, tapi macam tapi aku kena start ke? Boleh bagi? Ni kita punya Putera Fauzan, Cik Fauzan kita bos ni. Okay, so untuk nasihat saya lah, untuk nasihat saya kepada mereka yang peniaga kat luar sana tu, kalau boleh cuba dapatkan orang cakap mentor ataupun guide, bagaimana nak orang cakap nak mulakan perniagaan dalam dunia pandemik baru sekarang ni. Semuanya kita menggunakan orang cakap media sosial lah, kalau boleh, sebab media sosial dan memang orang cakap 90% membantu perniagaan kita untuk terus maju ke hadapan. So tapi tak semudah ABC juga. So ada step dia, ada sistem yang you perlu belajar. So cari ilmu, cari mana tempat yang boleh belajar, ataupun cari circle ataupun community kawan-kawan yang berniaga. So you boleh sharing kat situ apa yang boleh improve, apa yang bagus, apa yang tak bagus. So jangan gunakan alasan di pandemik ni adalah satu orang cakap satu dugaan, satu ujian. Tak. Pandemik adalah opportunity, adalah peluang untuk anda ambil kesempatan ni untuk tonjolkan you punya bisnes. Macam saya gunakan opportunity. Saya gunakan keadaan pandemik sekarang ni adalah satu opportunity untuk saya kembangkan bisnes saya. So saya tak anggap benda ni dugaan, saya tak anggap benda ni ujian. Saya anggap benda ni adalah satu peluang untuk saya untuk menonjol lagi bagus daripada orang lain. Alright, itu dia. Q ada sedikit sebanyak nasihat untuk orang kata peniaga-peniaga, macam peniaga kecil ke, tak kisahlah yang dah besar ke, yang apalagi yang kecil ni, yang nak mula. Untuk peniaga kecil macam saya lah. Macam mana tu? Kira macam nasihat untuk orang lain.
kita teruskan konsisten je, jangan mengalah, jangan putus asa. Teruskan je buat. Kalau ada orang condemn ke, buat tak tahu je. Sebab yang hadap tu kita. Yes, betul. Setuju? Betul. Ringkas dan padat. Fitri ada apa-apa? Nasihat? Okay. Ada macam mana nak jadi handsome ke? Macam ni. Okay. Boleh nak saya jawab ni? Boleh nasihat. Kawan nasihat, Okay. jangan tak. Tapi memang handsome Okay, sekejap saya jawab dulu Balila. Okay. Okay, nasihat sebab saya pun sebagai peniaga kecil-kecilan juga sebenarnya. Macam kita tahu kan, semua orang first time melalui orang kata wabak ni, COVID ni. Betul. Semua orang tak ada pengalaman pun sebenarnya. So macam kita semua, macam saya juga, kita belajar benda yang baru. Bila dah jadi macam ni, kita kena create satu orang kata new strategic untuk perniagaan kita sendiri. Takkan kita nak mengharapkan bantuan daripada kerajaan sampai bila, dan bantuan kerajaan pun sebenarnya ada had limit dia. Sampai masa pun diorang pun takkan boleh bantu rakyat lagi, betul tak? Takkan sampai bila-bila. So kita kena cari solution yang orang kata dapat bantu diri kita, dapat bantu kita punya keluarga, diri kita. So betul. Kena cari jalan cari jalan, dan kita kena strategi yang mantap dan plan yang baru. Betul, mantap tu untuk peniaga-peniaga. Thank you Fitri. Betul. Abang Nirul. Apa pun dalam pandemik ni, dalam keadaan sekarang ni, kita kena buat something. Tak kisah apa pun. Tak kisahlah orang cakap kita buat bodoh ke, kan, kita buat cara bodoh ke, tapi kita tahu kita boleh. Kita pergi buat sesuatu untuk kita nak bisnes, kita nak berniaga. Kan? InsyaAllah boleh. Mantap tu. Okey, Amirul ada nasihat untuk peniaga. Mungkin Amirul sendiri tengah nak start perniagaan ke, ada nasihat? Wah, ini semua dah kacau ini. Jam. Di mana ini? Semua. Mirul. Hello Amirul, dengar enggak? Amirul, Kok ngelamun sih? Tam. Pak Tam. Lambat lain dulu. Dia pergi toilet lah. Dengar tak? Dengar. Kami semua dengar, jangan risau. Pak Okey, Tam, Lain tak kuat lah sini. sekejap sikit. ada nasihat tak untuk peniaga-peniaga yang nak start berniaga? Hello? masa ini? Allahu Akbar. Dengar. Tam. Host tanya Bagi tu. nasihat Pak Tam. Line dia slow. Oh, ada. Kita teruskan je lah. Boleh sebab kita Okey, tak apa. Okey, tak apa. Sebenarnya itulah saya punya soalan yang akhir lah, orang kata nasihat untuk peniaga masa pandemik ni, which is like macam yang semua cakap kan, ada Putra, Fauzan cakap, Q cakap, Fitri cakap dengan Abang Irul cakap, kalau nak start sekarang, dan kena ada guru nak start tu, dan kena konsisten, dan kena ada strategi. Memang betul lah tu orang kata, dia punya susunan tu. Okey, itu saja untuk kali ini. So guys, korang kalau ada apa-apa, jangan lupa, ni paling penting, jangan lupa untuk subscribe, like, share and hit the notification button. Kalau korang ada pendapat korang sendiri, boleh leave dekat komen kat bawah. And jangan lupa untuk follow setiap orang dalam ni yang positif. Memang orang kata tak rugilah kalau nak follow kan. So itu saja untuk kali ini dalam Sembang Terkini. Assalamualaikum, bye-bye. Bye guys, bye-bye.